Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat petang ini ialah melibatkan menantu Muhyiddin Yassin. Baru-baru ini SPRM sudah nyatakan bahwa mereka mempunyai lokasi atau petanda baru di mana kedudukan anak ataupun menantu Muhyiddin Yassin itu. Hari ini lebih menggemparkan kita, persoalan besar mula timbul. Bila nak cukup menantu Muhyiddin dan Jolo. Sudah bertahun-tahun terutamanya Jolo dicari dikesan oleh kerajaan. Tetapi nampaknya masih gagal lagi. Walau bagaimanapun kita berdoa berharap supaya PDRM terus dapat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Bahkan kita memuji sebenarnya kehebatan dan juga ketangkasan PDRM, khususnya SPRM berusaha mengesan Jolo. Sebenarnya bukan mudah untuk membawa pulang Jolo, perlu mulai proses yang sangat panjang. Bagaimanapun tidaklah salah juga untuk netizen maupun ahli politik mula bertanya, khususnya menantu Muhyiddin, bila nak cukup menantu Muhyiddin dan Jolo. Ahli MKT UMNO Muhammad Puad Zarkasi menyifatkan pihak berkuasa seakan perlahan dalam bertindak menangkap dan membawa balik penjenayah komersil yang melarikan diri ke luar negara. Nampaknya SPRM dan PDRM kena belajar kaedah baru mengesan dan membawa balik penjenayah VIP yang melarikan diri untuk didakwa, kata Puad Zarkasi. Intel dua agensi penguatkuasaan ini masih ketinggalan, kata beliau lagi, dalam bab pelarian komersil. Taraf VIP, katanya pada satu kenyataan hari ini. Puad antaranya menyentuh mengenai kes Adlan Berhan, menantu kepada pengerusi Perikatan Nasional yaitu Muhyiddin Yassin, yang melarikan diri ke luar negara kira-kira setahun lalu. Sehingga Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi Malaysia, juga Ketua Penerangan Pakatan Harapan, berkata, Muhyiddin Yassin jangan sekali-kali mahu cuba mengomen kerajaan yang ada sekarang ini kerana tiada standing moral untuk Muhyiddin, kata beliau. Kalau nak komen kerajaan hari ini, kata Fahmi, bawa dulu pulang menantu baru komen tentang kerajaan, katanya. Ini berkait kerana tindakan menantu Muhyiddin yang tak nak pulang untuk menghadapi pertuduhan pendakwaan di mahkamah. Jadi itu sebabnya, kata Fahmi, jangan cakap sembarang kalau tak bawa pulang dulu menantu, kata beliau. Rakyat tidak teruja bila SPRM kata mereka ada petunjuk baru di mana menantu Muhyiddin Yassin bersembunyi, kata Puad. Apa yang mereka mahu ialah bila Adlan Berhan akan dibawa balik dan didakwa, kata Puad lagi. Selain Adlan yang berkahwin dengan anak Muhyiddin yaitu Nabilah, SPRM juga sedang memburu Peguam Mansur Saad, seorang tokoh penting dalam NIRS Sendirian Berhad. Agensi pencegahan rasuah itu mendakwa mereka dikehendaki berhubung projek yang melibatkan pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing. Kedua-dua mereka melarikan diri dari negara pada Mei tahun lalu. Susulan itu, SPRM telah meminta bantuan polis untuk meletakkan nama kedua-dua mereka dalam senarai notis merah Interpol. Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Baki pada 25 April lalu berkata, pihaknya mempunyai petunjuk baru keberadaan Adlan yang dikehendaki atas dakwaan rasuah. Potensi lokasi Adlan dikesan melalui transaksi kad kredit milik ahli perniagaan itu, kata Azam, menjelaskan SPRM sedang mendapatkan bantuan daripada Interpol untuk mengesannya. Dalam pada itu, Puad juga membangkitkan mengenai ahli perniagaan dalam buruan Lo Tiak Jo atau Jolo yang bertahun-tahun dikehendaki atas peranannya dalam skandal 1MDB. Jolo sudah bertahun hidup mewah di luar negara. Rakyat jemu mendengar alasan, kata Puad lagi. Sebelum ini, bekas wartawan Wall Street Journal, Wright dan Hope
mendakwa mereka telah menerima banyak maklumat yang menunjukkan bahawa Jolo berada di China dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Antara lain, mereka mendakwa Jolo dilihat di Disneyland, Shanghai pada tahun 2019 dan istrinya, Jesselyn Chuan Tek Ying, memohon untuk menyertai kelab kapal layar di Raja Hong Kong pada tahun 2018. Malaysia tidak dapat mengesahkan dakwaan itu secara bebas. Pihak berkuasa telah memfailkan sebanyak 13 pertuduhan terhadap Jolo walaupun tanpa kehadirannya dan telah memperoleh notis merah daripada Interpol terhadapnya pada tahun 2018. Sebenarnya, ramai netizen yang memang bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Puan Zarkasi, terutamanya Jolo, bila nak bawa pulang Jolo. Silap-silap hari bulan, banyak cerita yang akan diketahui kalau Jolo mampu dibawa balik. Kita berdoa supaya SPRM dan PDRM dapat maklumat yang diperoleh. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazli News Channel. Baru beberapa jam penamaan calon di PRK Kuala Kubu Bahru, timbul sudah spekulasi tentang calon-calon berkenan. Apa yang lebih menarik ialah latar belakang pendidikan mencurigakan calon Perikatan Nasional enggan memberikan komen. Wow, seringkali apabila pencalonan dibuat, akhirnya akan adalah netizen, bahkan akan adalah orang-orang yang hebat-hebat mencungkil, mencari, menyiasat siapa peribadi yang menjadi calon-calon tersebut. Dan akhirnya banyaklah yang ditemui perkara-perkara yang menghairankan, yang dahsyat dan sebagainya. Itulah pilihan raya. Jangan jadi calon kalau ada perkara tersembunyi. Kerana silap-silap hari bulan, perkara tersembunyi itu akan terbongkar, terlondeh semasa anda dicalonkan sebagai calon pilihan raya. Poster mengenai biodata calon Perikatan Nasional PN Khairul Azhari Saud, 54 tahun, yang dikongsi mencetus tanda tanya terutama mengenai latar belakang pendidikan pemangku Ketua Bersatu Hulu Selangor itu. Berdasarkan maklumat tertera, beliau memperoleh diploma eksekutif pengurusan dari Universiti Malaya UM pada tahun 2019 sebelum disusuli ijazah sarjana eksekutif pengurusan perniagaan dari Universiti Malaysia Pahang UMP 2 tahun kemudian. Khairul Azhari ketika ditanya bagaimanapun enggan mengulas lanjut. Sebaliknya menegaskan mahu memberikan perhatian kepada kempen pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN Kuala Kubu Bahru yang ditandinginya. Kata beliau, saya tidak mahu komen. Saya mahu fokus lawan berdepan 3 calon lain dengan cara yang adil, katanya. Sementara itu, pengerusi PN Selangor merangkap pengarah pilihan raya Selangor, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, kelulusan Khairul Azhari itu bukan perkara yang dinafikan, memandangkan beliau sememangnya mengikuti semua program pengajian terbabit. Kelulusan itu bukan perkara yang beliau nafikan, kerana memang beliau mengikuti kursus-kursus yang berkenan. Soal sama ada diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi, itu bukan menjadi pertimbangan mana-mana pelajar ataupun mereka yang mengambil kursus itu, kata beliau. Bagi mereka yang sudah ada pengalaman bekerja, biasanya dia akan mengambil tempoh kursus eksekutif dalam tempoh yang singkat untuk memberi tumpuan dalam bidang tertentu, katanya lagi. Tegas Muhammad Azmin Ali lagi, calon Perikatan Nasional memang mengikuti kursus pengurusan bagi maksud meningkatkan kemahiran dan ilmu dalam bidang itu. PRK DUN Kuala Kubu Bahru menyaksikan pertembungan 4 penjuru antara calon Pakatan Harapan PH, Parti Rakyat Malaysia PRM dan Bebas dengan Khairul Azhari mewakili Perikatan Nasional.
PH meletakkan setiausaha akbar kepada Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Pang Syok Tel yang mewakili Kerajaan Perpaduan. Parti Rakyat Malaysia PRM diwakili Hafiza Zainuddin, manakala Niau Ki Zen mewakili Bebas. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Laporan kali ini memang betul-betul menggemparkan kita semua. Kalau selama ini kita fikir Bersatu yang akan jadi Perdana Menteri kalau Perikatan Nasional menang dalam pilihan raya nanti, hari ini dalam laporan di mykmu.net, Bersatu beri restu PAS sebagai calon Perdana Menteri. Wow, ini satu laporan yang paling menarik. Pasti ramai yang akan terkejut dengan laporan ini. PAS menjadi calon Perdana Menteri. Siapa calon Perdana Menteri PAS itu? Seorang pemimpin Bersatu tidak menolak kemungkinan tokoh dari PAS boleh menjadi calon Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional pada PRU akan datang. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Mas Ermiryati Samsudin berkata, PAS kini berbeza dengan dahulu apabila dikuatkan dengan penyertaan golongan teknokrat seperti Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar. Samsuri atau lebih dikenali dengan panggilan Dr. Syem pernah menjadi Ketua Jabatan Kejuruteraan Angkasa Universiti Putra Malaysia UPM. Kenapa perlu tolak kalau ada calon PAS yang baik, kata beliau. PAS hari ini bukan yang 20-30 tahun dulu. Kita tengok Samsuri satu tokoh baik dan teknokrat yang boleh dibanggakan Perikatan Nasional, kata beliau. Apapun pucuk pimpinan harus bincang dalam suasana berhemah, kata Mas Ermiati dalam podcast Keluar Sekejap Kendalian Khairi Jamaluddin dan Syahrir Hamdan. Beliau mengulas soalan Khairi bagaimana Bersatu akan bertindak balas sekiranya PAS yang mempunyai kerusi terbanyak dalam parlimen memutuskan untuk mengambil peranan kanan dalam Perikatan Nasional. Mas Ermiati yang juga ahli parlimen Masjid Tanah berkata, beliau yakin perkara itu akan ditangani sebaiknya dalam situasi harmoni. Walaupun mereka menang banyak kerusi, tetapi mereka tak pernah rasa mereka abang besar dalam Perikatan Nasional, katanya. Nama Samsuri yang juga naib Presiden PAS dan ahli Parlimen Kemaman diwar-warkan berpotensi sebagai Perdana Menteri apabila Perikatan Nasional membentuk kerajaan yang turut diakui pengerusinya Muhyiddin Yassin. Perkara itu dinyatakan Muhyiddin ketika berkempen untuk Samsuri pada kempen PRK Kemaman tahun lalu. Pada pilihan raya kecil itu, Samsuri menewaskan calon Barisan Nasional Raja Effendi Raja Noor dengan majoriti 37.220 undi. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan terbaru berkait dengan 5 individu yang ditahan oleh SPRM dan termasuk anak Menteri Besar Perlis, rupa-rupanya turut membabitkan bekalan air tidak wujud. Wow, ini satu perkara yang paling menarik perhatian. Namun demikian, dalam satu laporan terkini menyebut bahawa Sanusi kata penahanan anak Menteri Besar Perlis itu, anak Menteri Besar Perlis itu oleh SPRM adalah drama pilihan raya kecil, kata Sanusi. Lain betul bahasa Sanusi ini. Tapi yang mengejutkan kita, bagaimana pula itu satu drama sedangkan mempunyai kes. Ada banyak kes. Nah, ini termasuklah membabitkan bekalan air tidak wujud. Ini daripada My Metro. Siasatan SPRM terhadap pemalsuan dokumen
untuk membuat tuntutan palsu oleh 5 individu termasuk seorang anak kepada Menteri Besar Perlis turut membabitkan dakwaan mengenai penyediaan minuman untuk kegunaan Raja Perlis yang dirawat di Hospital Tuanku Fauzia di sini. Dokumen arahan pembayaran mengenainya juga tular di media sosial ketika ini. Berdasarkan dokumen arahan pembayaran bertarikh 19 Februari tahun ini, ia membabitkan bayaran berjumlah Rp19.505.10 dan difahamkan tiada sebarang air minuman yang dibekalkan kepada Tuanku Syed Sarajuddin Putra Jamalul Lail seperti mana butiran dokumen berkenan. Kalau ini satu kebenaran atau satu dakwaan yang benar, ini betul-betul perbuatan yang jijik. Bayangkan, sudahlah menipu, ambil duit lagi, membabitkan pula Raja Perlis yang dirawat di Hospital Tuanku Fauzia, yang pada waktu itu gering dan terpaksa dimasukkan atau dirawat di Hospital Tuanku Fauzia. Sudahlah orang sakit, diguna pakai pula untuk kononnya membayar air, airnya tak dibekal, jumlahnya pula banyak, Rp19.505.10. Kalau ini benar, ini memang amat-amat menjijikkan. Pengarah kanan bahagian operasi khas SPRM Putrajaya Datuk Azmi Kamaruzaman berkata, siasatan masih terus dijalankan dalam pelbagai aspek, termasuk dakwaan yang tular di media sosial itu. Ya, siasatan juga turut merangkumi dakwaan yang sedang tular di media sosial pada waktu ini berhubung hal berkenan penyediaan minuman untuk kegunaan Raja Perlis, katanya ringkas. Dalam masa yang sama, Azmi turut mengesahkan bahawa kesemua suspek berusia 27 hingga 37 tahun yang direman selama 2 hari sebelum ini bagi membantu siasatan berkenan sudah dibebaskan hari ini. Kita mengesahkan bahawa kelima suspek yang ditahan itu sudah dibebaskan dengan wang jaminan dikenakan RM10,000 setiap seorang. Mereka dibebaskan pada jam 11 pagi hari ini di Pejabat SPRM Perlis di Kangar, katanya. Sementara itu, peguam kepada kesemua suspek dalam kes berkenan, Muhammad Fadli Yaakob ketika ditemui di perkarangan bangunan Persekutuan Perlis yang menempatkan pejabat SPRM Perlis itu berkata, pihak SPRM bebas untuk memanggil semula anak guamnya untuk melengkapkan siasatan sekiranya ada keperluan untuk berbuat demikian tanpa perlu melakukan penahanan reman. Sekiranya terdapat keperluan untuk memanggil semula ke semua anak guam saya untuk hadir memberi keterangan berhubung siasatan itu, maka mereka akan hadir, kata beliau. Dari hari pertama lagi ketika anak guam ditahan, saya sudah nyatakan kepada SPRM bahawa sekiranya mereka memerlukan anak guam saya untuk beri keterangan, beritahu sahaja pada mereka dan mereka akan hadir tanpa perlu direman atau ditahan pun, katanya. Semalam, Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli terbuka untuk anaknya disiasat SPRM Putrajaya berkaitan pemalsuan dokumen untuk tuntutan palsu berjumlah RM600,000 menerima hukuman seandainya terbukti bersalah dalam hal berkenan. Pada Rabu lalu, 6 lelaki termasuk seorang anak kepada Menteri Besar Perlis dan pegawai kanan di Pejabat Menteri Besar Perlis direman bagi membantu siasatan kes berkenan yang membabitkan pelaksanaan projek pembangunan prasarana seperti membaik pulih, menyelenggara pembekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak 2002 di mana menjurus kepada tuntutan palsu terhadap kerja yang tidak dilaksanakan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.